Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk mengikuti live Facebook Media Keadilan Kedah. Tetamu jemputan pada malam ini Major Ismail Fisal. Beliau merupakan Ketua Biro Strategi Keadilan Negeri Kedah dan tidak asing lagi bagi peminat-peminat mancing di Malaysia. Okey Major, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Major, boleh menceritakan sikit latar belakang Major kepada penonton-penonton kita pada malam ini, Major? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat keadilan. Saya datang daripada keluarga lama di Kedah ni. Saya datang, kalau nak tengok adik-beradik ni, dia kata daripada keluarga Al-Sa'di dan keluarga Jenatun. Kami adalah keluarga lama yang bertapak di Kedah ni daripada kurun ke-16, kurun ke-17. Saya dibesarkan di Lustaq. Saya dapat pendidikan awal di Kulim, di Kangak, di Kuala Poleh. Balik mai ke Lustaq, mak saya cikgu. Kemudian selepas saya keluar daripada kolej Sultan Hamid, saya masuk ke Maktab Tentera Diraja. Dalam Maktab Tentera Diraja, saya ditauliahkan dalam regimen Kor Gerak Khas atau dipanggil komando. Selepas 4 tahun berkhidmat dalam Kor Gerak Khas, saya bertukar ke Kor Risik, Angkatan Tentera. Jadi pengalaman dalam tentera ni banyaklah. Ada pernah bertempur, pernah buat macam-macam lah. Pahit manis hidup ni, orang kata bila masuk askar baru tahu. Jadi lepas itu saya berhenti awal. Saya berkhidmat sebagai seorang penganalisa politik. Kemudian daripada itu buat menjaga sikit sebanyak. Dan minat saya tak tinggal, iaitu mengai. Itu satu minat yang saya tak boleh pilih lah. Orang kata apa meja, kalau nak mati tu macam mana nak pergi meja mati? Senang lah. Apa kering dengan laut, kering dengan sungai, ikan tak ada aku mati. Okey Major, terima kasih dengan perkongsian latar belakang Major kepada penonton kita pada ni. Okey Major, sebagai pemancing dan politik, saya nak tanya Major latar belakang sebagai pemancing dan politik dan apa perbezaan dan persamaan sebagai seorang pemancing dan orang politik. Okey. Sebagai seorang mancing ni banyak buka mata dan hati saya lah. Sebab apa? Sebagai seorang mancing, saya pergi mengai. Bila pergi mengai tu, mana ada mengai di hotel, mana ada mengai, dia mengai di kampung. Dia mengai di kampung, pedalaman. Jadi kita tengok macam-macam. Orang kata apa benda yang pada hati lah, tak rasa tak betul. Masa mancing di Sabah, di Sarawak, saya sedih dengan keadaan sungai, keadaan orang dan keadaan cara kehidupan manusia. Bila main mengai di sebelah Semenanjung ni pun sama. Bila kita pergi mengai, sambil-sambil duduk mengai, kita tengok orang susah. Rumah, rebek. Kadang-kadang di hati tu dia tangkap. Mengaikan, tapi kita tengok perbezaan politik dengan mengai. Saya rasa politik lagi teruk. Mengai ni habis kuat kita takut ulat sawah, ulat senduk, ulat kapak, boya. Tapi bila masuk politik ni, lebih daripada tu. Naga pun kalah. Tunggu nak ngap lah. Jadi perbezaan politik dan mancing sama aja. Yang perbezaan dia satu je. Iaitu satu, bila kita nak pergi mengai, kita nak kena siap umpan. Sebelum kita siap umpan, kita nak kena tahu apa ikan yang kita nak mengai, apa tujuan target kita. Kalau kita nak mengai ikan wat, kita bawa umpan katak, atau kita buat umpan tipu lah. Dalam politik ni, umpan ni dipakai balik, recycle umpan. Dia ada muhung lagu tu lah. Cerita dia, kalau satu cerita tu dia ada ulang cerita tu sampai tak habis. Jadi bagi saya senang lah. Kalau nak suruh saya mengai atau masuk politik, saya pergi mengai lah. Itu tak takut lagi. Dalam politik lagi takut. Okey Major. Major memegang jawatan sebagai Biro Strategi. Orang luar ingin tahu apa itu fungsi Biro Strategik. Boleh Major terangkan sikit fungsi Biro Strategik di dalam parti? Dalam parti,
kita nak kena tahu apa kehendak rakyat, apa kehendak ahli, apa kehendak rakyat, apa masalah-masalah semasa. Dalam keadilan, Parti Keadilan, kami ditugaskan untuk memahami masalah secara mendalam supaya kita dapat orang kata nak cari jalan keluar daripada masalah-masalah ni. Misalnya di Kedah ni, kita tengok di kawasan Sik atau kawasan tempat saya ada pergi mengai lah, Tasik Bris. Apa pun tak ada sana. Jadi kita dengar juru strategi, dia akan mendengar keluhan-keluhan dan kita akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Macam di Sik, ayak pun susah. Tepi laut, tepi Tasik, tapi ayak pun susah. Mata pencarian sampai bila nak cari kerja kampung. Batal ni kalau di Kedah ni kita tanya, hang buat kerja apa? Kerja kampung. Kerja kampung tu apa dia? Ini jadi strategik ni dia akan menilai masalah-masalah, memahami masalah-masalah, dan kita akan cuba beri masalah-masalah ni kepada wakil-wakil rakyat untuk dia dapat menyempurnakan masalah-masalah ni. Untuk menyelesaikan masalah-masalah. Okey meja. Mungkin penonton kita pun nak tahu pasal apa meja memilih Parti Keadilan Rakyat sebagai parti sekarang, dan apakah perbezaan antara parti-parti lain, terutama sekali Parti PAH. Dia sebenarnya saya nak bagi tahu sinilah abang. Saya bukan orang politik. Okey. Saya adalah bagi diri saya seorang patriot. Sebab saya pernah bagi nyawa, saya pernah bagi kehidupan saya kepada tentera, dan saya pernah angkat sumpah di Dewan Templar di mana saya bersumpah untuk setia kepada raja dan negara. Kami dalam tentera dulu, saya banyak masalah yang kami terima, yang kami menghadapi. So bila saya tengok masalah-masalah ni, dia tak berubah. Bila saya balik kampung, saya tengok sama juga. Kan tak? Cara orang dulu dengan cara orang sekarang, yang senang tu sikit. Jadi sebagai seorang patriot, kami merasa bahawa sesuatu perubahan harus dilaksanakan. Satu hari kita dengar teriakan reformasi. Perkataan reformasi ni adalah satu perkataan yang dia tu rapat dengan hati. Sebab kita nak perubahan. Pilah kampung mana pun. Sembang bil dengan siapa. Mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati dengan cara pelaksanaan pentadbiran. Mereka tak puas hati dengan cara apa yang dapat hidup. Mereka tak puas hati dengan semua. Kita dah sampai satu masa ni. Pasal apa yang tak ubah? Pasal apa tak mau perubahan? Undang-undang, nama je undang-undang. Saya baru-baru ni ada orang sembang dengan saya. Dia kata saya, dia tak percaya kepada perlembagaan negara. Saya kata, hang gila. Perlembagaan negara satu benda yang kita percaya. Saya tanya, hang percaya apa? Saya percaya kepada khalifah. Saya percaya kepada sistem Islam. Saya tanya dia, sistem Islam macam mana? Masalah yang kita nak hadapi adalah rakyat. Sistem dah termaktub, iaitu perlembagaan. Jadi benda-benda lagu ni yang membuatkan saya masuk PKR, sebab lawongan reformasi, perubahan untuk cantikkan, elokkan, senangkan rakyat. Kita melalui, umur saya dah 62 sekarang. 62 tahun saya hidup di negeri ni. Bila saya keluar negara, ni saya bagi satu example Vietnam. Saya pergi Vietnam tahun 80-an. Saya pergi Vietnam tahun 2000. Saya pergi Vietnam tahun 2015. Saya pergi Vietnam baru ni. Perbezaan dia fantastik. Orang dia senang. Boleh cari makan, boleh cari kerja. Begitu juga
kita lakukan perubahan. Tapi saya tengok bila saya balik main Malaysia, saya tengok di Malaysia duk macam tu lah. Orang Kedah kata pimai-pimai tang tu. Nak tengok lu start. Apa perubahan lu start? Parit duk busuk macam tu juga. Nak nyamuk duk banyak macam tu juga. Orang susah duk banyak macam tu juga. Satu-satu perubahan harus dilaksanakan. Dan oleh sebab saya dulu orang UMNO. Saya memang keluarga saya semua UMNO. Saya dulu berjuang sebagai seorang UMNO. Tapi dalam perjalanan UMNO bagi saya dah tak berapa betul dah. Jadi saya rasa saya tak dapat capai cita hati di mana saya nak perubahan, di mana saya tak mau tengok dah rakyat Malaysia susah. Enak example yang saya bagi baru ni, DAP komunis, Cina komunis, semua komunis. Ni nak komunis apa? Rashid Maidin tu apa? Melayu ke Cina? Abdullah Sidi tu Melayu ke Cina? Tapi apabila satu kumpulan manusia menggunakan bangsa sebagai satu elemen untuk mendapatkan undi, nak memecahkan apa satu rahim yang kita ada di negara kita ni, ni saya marah. Saya tengok dalam PKR, bila saya duduk dalam PKR, saya tak pernah dengar pun gaduh. Gaduh ialah kita ada lah geng kartel tu, gaduh betul dia nak kuasa, dia nak rampas kuasa. Tapi sesama Melayu, Cina dan India adalah satu harmoni. Saya tentera. Dalam tentera apabila kawan kita kena tembak, kami tak pernah tanya yang kena tembak tu Melayu, Hindu atau Cina. Yang kami keluarkan adalah mak puak pergi hutang mana. Ni yang duk cakap tentang racial ni, racial ni. Pasal apa nak keluarkan racial? Saya nak kalau boleh pemimpin politik cakap apa hang boleh buat untuk menyenangkan rakyat. Bukan cakap hang Cina, hang Hindu, hang Melayu, atau cakap hang bukan Islam, hang ni. Rakyat susah, yang susah tu Melayu, Cina dan India. Orang Iban, Kadazan, semua susah. Saya masuk fikir pasal itu je. Sebab saya nak tengok perubahan di mana pemimpin di kita, tak boleh lah daripada PAS ke, daripada UMNO ke, daripada Amanah ke, daripada PKR ke. Kita fokus kepada rakyat. Bukan fokus kepada bangsa atau agama. Hak Melayu tetap termaktub di dalam perlembagaan. Hak Melayu termaktub di dalam wasiat-wasiat raja-raja. Yang menjadi masalah ni, orang menggunakan elemen bangsa dan agama untuk mendapatkan undi. Itu dia tak betul. Itu yang mahu. Itulah saya masuk fikir. Saya nak perubahan tu. Jadi tak perlulah takut macam mereka selalu main mempertakutkan orang Melayu kata Cina nak ambil alih. Jadi Perdana Menteri tu semua adalah satu tomahan jahat lah. Nak kata tomahan jahat tu tak lah. Saya nak kata orang buat tu jahat. Yang bawah ni dia tak tahu apa. Dia macam satu pepatah. Dia ada satu pepatah. Kambing ni, yang dia paling takut sekali apa? Ular Sarawak, harimau, serigala. Cukup takut menatang ni, takut menatang ni main makan dia. Tapi elah kali siapa makan dia? Siapa yang makan dia? Tuan yang belah dia yang makan dia. Jadi saya tak nak bangsa Malaysia jadi macam tu. Tak? Yang tomahan-tomahan ni kita kena kaji balik. Kita kena kaji. Adakah apa pemimpin yang duduk depan kita duduk sembang tu, dia cakap betul ke? Kita nak tahu. Kita nak tahu apa dia boleh bagi kat rakyat. Bukan nak abang hang Melayu, hang Cina, hang India, hang Kadazan, hang Murut. Tapi bila kena aksiden, sakit darah tanya, pernah tanya ni darah orang Melayu ke? Darah Cina ke? Tak boleh. Kerajaan Malaysia ni dapat membangun besar kerana semua bekerja. Okey. Now, bila kita tengok kepada bangsa, mana ada satu bangsa?
Tak? Ya. Makan gulai tu cuba tengok dalam gulai tu. Apa dia? Ada tahu, dia bubuh tahu, ada gulai lain ni masuk tahu dah. Cina. Tak? Kari tu main mana? India. Daun pun kara pulih. Daun kara pulih. Bila dicampurkan semua elemen Malaysia lah, Melayu, India, semua masuk, sedap gulai tu. Jadi kita nak segolkan satu. Tomahan-tomahan benda-benda yang tak confident. Yang tak confident pada diri sendiri. Satu lagi agama. Agama ni adalah nawaitul bagi saya lah. Saya dulu masa saya dalam tentera dulu, satu hari saya jalan dekat Belayak, saya tengok ada wanita-wanita kita lah, peranita kami zaman tu panggil. Dia pun masuk dalam Belayak, 4 orang. Jadi saya tanya seorang peranita lagi nak masuk. Saya tanya, kenapa hangpa masuk ramai kat Belayak ni? Dia kata, tuan nak makan tuan. Saya kata, kenapa hangpa makan dalam Belayak? Dia kata, bulan puasa tuan. Kami tak boleh puasa. Terus saya kata, kalau hang tak boleh puasa, kenapa nak makan Belayak? Kenapa nak duduk dalam Belayak dan makan? You tak boleh puasa, memang Allah Ta'ala tak bagi hang puasa. Pilah ambil satu kawasan, tutup. Tak kau tahu bagi kat orang lah. Yalah. Sebab bagi saya, nawaitul iman. Ya, saya puasa. Kalau hang makan nasi kandak meleleh yang pun, kalau nawaitul saya kata saya nak berpuasa, iman saya kata saya nak berpuasa, maka saya akan berpuasa. Jadi keimanan kita jangan samakan jadi politik. Ya. Nak, lepas tu saya selalu tanya dengan kawan-kawan saya baru ni yang abang saya, oh saya tak percaya kepada perlembagaan. Saya tak percaya. Ada kata saya tak percaya pada raja. Nak? Pasal apa? Raja tu bukan Tuhan. Saya jawab dia senang ya. Hana apa-apa abang mai. Islam mana hana? Sebab saya kata tu. Pertama, kita kena tanya dia. Bila you cakap tentang Islam, kerajaan Islam. Soalan pertama, kerajaan Islam yang mengikut lunas yang mana? Sunni ke Syiah? Kemudian, kedua, saya tanya, ikut yang mazhab mana? Ni tak dihabak. Tak dimaklumkan. Tapi tu habak kat orang. Saya nak kerajaan Islam. Kerajaan, bukan saya ni orang Islam. You ingat saya tak mahu kawan orang mencuri rumah aku, potong tangan dia. Saya nak. Saya hilang duit banyak dah. Kereta pun orang pernah curi. Motor, basikal pun orang pernah curi. Kalau boleh dapat aku dah potong tangan. Tapi adakah sistem tu boleh dilaksanakan? Dia syok cakap untuk dapat undi. Tapi pada akhirnya bolehkah dia menyampaikan? Ini jadi masalah. Okey Meja, setelah memilih parti keadilan sebagai parti pilihan Meja, saya nak tanya apa pandangan Meja dan perbezaan antara ciri kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin lain? Dan wajarkah beliau diangkat sebagai Perdana Menteri pada masa kini dengan keadaan negara kita yang boleh dikatakan kucar-kacir disebabkan rampasan kuasa? Okey, dia lagu ni lah. Macam mana saya kata saya seorang patriot. Ya. Bagi saya, kerajaan negara come first. Tang mana keburukan Datuk Seri Anwar? Ni saya selalu berdebat dengan orang. Atau banyak orang, hang ni geng Anwar lah. Saya duduk, saya kaji ya. Tang mana yang tak baik pada Datuk Seri Anwar? Okey, favorite subjek. Oh, apa yang dia buat dulu? Dia buat lah. Orang cakap. Okey, tak apa. Tapi, buat tak buat, dia dah masuk jail. 10 tahun. 10 tahun dia merangkak dia jail. Kalau dia tak buat, tak kena ya dia. Tak kena ya. Pasal apa you takut sangat Datuk Seri Anwar ni? Nak kata dia bersifat tak elok? Mustahil. Sebab apa? Bagi saya. Ya. Dia seorang ulama. Kalau tidak, tak dapat orang bagi dia Tok Syekh. Agama dia kuat. Pandangan, pegangan agama dia kuat. Kepala otak dia dalam segi ekonomi fantastik. Kalau tidak, dunia tak menghormati dia sebagai seorang ekonomis, seorang finance minister yang bagus in terms of international relation.
Anak, di luar negara, dia dihormati. Tak mana yang keburukan yang ada pada Datuk Seri Anwar, melainkan tomahan-tomahan cerita lama. Anak, soalannya memang bagus, okey. Bagi saya sekarang, masalah kita adalah negara sedang melalui satu economic situation yang teruk. Okey. Jadi untuk nak elokkan economic situation ni, kita perlukan bantuan, kita perlukan FDI, fixed direct investment. Now, foreign direct investment, minta maaf. Tandanya kita memerlukan satu pemimpin yang dihormati dan disegani dan yang mempunyai kepercayaan oleh dunia lain untuk bawa pelaburan di dalam. Kalau nak kata yang ada lah ni, okey, tebuk atap ke, main kat belakang nak, okay, kalau nak kata depan ni, bukan pelaburan masuk, pelaburan lari keluar. Bila pelaburan lari keluar, mana anak-anak muda macam you ni nak cari kerja? Itu yang saya kata. Saya nak seorang pemimpin yang boleh memberi produktiviti kepada kerajaan. Bukan satu pemimpin yang nak kuasa saja. Cara dapat kuasa dia senang lah. Muh. Lepas tu nak jual. Macam di Kedah ni, saya malu tau. Saya pergi mana pun member kata, "Weh, Menteri Bersahang memanglah macam mana tak yang tahu nak sekat ayat, nak ambil balak." Orang seronok cerita. Tapi sebagai seorang Kedah, anak Kedah, saya malu. Anak, saya bagi saya simple je. Tak ada orang lain. Takat ni lah, mainlah siapa pun nak berbincang dengan saya, yang boleh membawa foreign direct investment kepada negara ni, tak ada. Yang ada lagi lah. Mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun kita tak tahu. Orang-orang muda yang naik. Tapi setakat ni untuk mempunyai caliber untuk membantu negara, memang tak ada. Datuk Seri Anwar saya seorang. Bukan bodek. Ini kenyataan. Kalau Datuk Seri Anwar tak betul, saya patriot, saya akan lawan Datuk Seri Anwar. Tapi setakat ni dia tak buat salah lagi. Okey, itulah pandangan. Okey, Meja, ni dikirakan soalan terakhir untuk malam ni. Saya ingin mendapatkan nasihat Meja kepada orang luar untuk menghadapi PRU akan datang, terutama kepada golongan muda. Sebab kalau kita tengok lah ni, golongan muda pun sudah rasa kecewa dengan apa yang berlaku di tanah air kita. Bila mereka undi Pakatan Harapan dijatuhkan bukan melalui undian mereka, tetapi melalui rampasan yang boleh dikatakan yang tidak sepatutnya berlaku. Dan mereka ada yang mengatakan mereka takkan keluar untuk buat undi jika PRU diadakan. Boleh Meja bagi sikit nasihat dan kata-kata semangat kepada orang ramai. Dia lagu ni lah. Memang mereka tak orang bagi yang keluar. Pasal mereka nak menang. Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, cucu-cucu dah tua lah pun. Negara ni, negara kita. Yang ada anak-anak muda ni, tuan-tuan dan perempuan, adalah asas yang akan membentukkan satu negara yang akan membangun. Lah ni kita dah teruk dah. Kita dah teruk dah sebab kita tak boleh berfikir dengan waras. Kita tak boleh fikir dengan waras sebab nombor satu, kita duduk dengar orang cakap. Orang duduk bercerita pelik-pelik. Pakai otak. Tengok dunia, apa yang berlaku di dunia. Tepuk dada, tanya selera. Yang penting adalah masa depan negara. Jangan duduk dengar orang politik sangat. Fikir sendiri lah. Keluar ubah. Cari jalan untuk menaikkan negara. Itu yang penting. Jangan duduk dengar dengan mereka ni. Dengar PKR. Berapa? Kita nak reformasi. Kita nak perubahan. Itu yang penting. Okey, itulah live Facebook kita pada malam ini. Terima kasih Meja kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini di Media Keadilan Kedah. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Minta maaf lah kalau bahasa saya kasar ke apa ke.
Saya ni kadang-kadang marah nak tersayangkan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.